Tapi bila kita bicarakan berkenaan dengan haji dan umrah ini, istita'ahnya ada dua. Yang pertamanya istita'ah secara langsung dengan dirinya. Maknanya dia mampu buat dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, tanpa perlu kepada bantuan orang lain. Yang kedua, istita'ah untuk menghasilkan dengan orang lain. Dia boleh juga buat ibadah haji itu, tapi perlukan bantuan orang lain. Contoh, dia nak bertawaf, dia tak boleh nak tawaf sendiri, dia terpaksa guna kursi roda, maka dia perlu orang yang membantu dia untuk menolak kursi rodanya. Ataupun dia nak bersa'i, begitu juga, dengan bantuan orang lain untuk mengerjakan. Sebab perkara rukun kita tak boleh nak gantikan kepada orang lain, dia kena laksanakan dengan dirinya sendiri. Sebab tu dalam ibadah haji nanti kita akan bincangkan ada rukun dan juga ada wajib. Perkara rukun kita kena laksanakan dengan sendiri kita, manakala perkara wajib boleh kita tunaikan sama ada dengan bantuan orang lain ataupun dengan dibayar upah. Itu insya-Allah nanti kita akan huraikan. Baik, jadi secara asas istita'ah tu bagi pada dua, rujuk pada kitab-kitab. Pertama dengan dirinya sendiri, mana dia kena buat sendiri dan dia boleh buat sendiri. Dan yang kedua, istita'ah untuk menghasilkan dengan bantuan orang lain. Baik, yang pertama berkaitan dengan 5 perkara. Yang pertama, apa dia? Istita'ah dengan dirinya sendiri. Pertama, dia ada 5 perkara pula. Yang pertama berkaitan dengan kenderaan tunggangan, artinya dengan Mekah, antaranya Mekah dan antaranya dengan Mekah jaraknya 2 marhalah ataupun lebih. Dia mempunyai kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Mekah. Itu maksud dia ni. Dan jaraknya 2 marhalah ataupun lebih. Maknanya dia dalam jarak musafir. Kalau orang di Mekah dah tak ada masalah lah, sebab dia boleh buat lah di situ. Yang ni, ayat ni ataupun kenyataan ini dikhususkan kepada orang-orang yang duduk kedudukan dia dari Mekah tu jaraknya lebih daripada 2 marhalah, mana orang yang perlu bermusafir. Jadi kita yang ada kemampuan boleh sampai ke sana dengan adanya kenderaan. Kalau zaman kita boleh beli kapal terbang lah, kan? Dan dalam bab yang pertama ataupun daripada 5 perkara yang pertama ni, kenderaan ni termasuklah kuota. Jadi kalau sekiranya kita tak dapat kuota untuk kita nak pergi, tak ada tempat, maka walaupun kita ada duit, tiba-tiba kita mati dalam keadaan tak sempat menunaikannya, maka kita dikira sebagai orang yang tidak berkemampuan. Walaupun ada duit, boleh nak pergi bila-bila pun, tapi dalam senarai tabung haji tak naik lagi nama kita, daftar dah, kan? Dah memang kita daftar untuk buat haji dah, tapi diberikan jadual kita 10 tahun yang akan datang, mati sebelum sampai tarikh itu, maka mati kita itu tak dikira sebagai mati dalam keadaan maksiat, sebab kita termasuk dalam kelompok ma'zurin, orang yang diberikan keuzuran kerana kita tak mampu lagi untuk memenuhi kuota tersebut. Itu dia. Jadi dengan duk salahkan, ini salah tabung haji lah, hampa dah tanggung, aku dah ada duit nak pergi, hampa tak bagi kopi, kan? Tak boleh. Dan itu tak ada, tak sangkut dengan orang, kan? Kerana kita dah memang terpaksa macam tu, sebab kalau nak dihimpunkan seluruh dunia, memang tak boleh, kan? Jadi terpaksa diberikan kuota berapa ribu untuk satu negara. Macam kita lah, Malaysia dapat ikut 1% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Jadi dalam lingkungan dan 30,000 lebih, untuk 1 tahun. Dan baru-baru ni pula bila Perdana Menteri kita pergi, dapat pula tambah 10,000, jadi 40,000 lebih lah, untuk tahun ini. Tapi itu pun masih kabur, kan, surat abang hari ni. Untuk tahun ini masih lagi kabur, tak tahu lagi macam mana kedudukan, boleh pergi ke tak boleh pergi, kerana kita berada dalam wabak ni. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua termasuk dalam istita'ah secara langsung dengan dirinya, adanya bekalan. Bekalan apa? Makanan, duit ringgit, termasuklah diambil kira bekalan yang berkaitan dengan nafkah yang kita tinggalkan sewaktu kita
melaksanakan ibadah ni dalam tempoh berapa bulan tu. Kalau ada rumah sewa ke apa ke, mana kita tinggalkan untuk urusan pembiayaan. Mana adanya boleh kita tinggalkan untuk selesaikan apa urusan kita kepada ahli keluarga kita yang menjadi tanggungjawab kita untuk kita tunaikan hak mereka. Sebab tu ibadah haji ni tuan-tuan, kebanyakannya orang yang telah habis tanggungjawab dia baru dia pergi, kan? Sebab ibadah haji ni boleh kita tangguhkan, kan? Kalau sekiranya kita ada anak yang perlu kita sara, jadi tak wajib lagi kat kita untuk pergi waktu tu, sebab kita kena tunaikan hak-hak mereka ni bagi sempurna dulu. Sebab tu hikmah haji Nabi SAW lakukan pun setelah mana di penghujung usia dia. Walaupun ibadah haji ini telah difardukan Allah Ta'ala awal tahun yang ke-5 hijrah, tapi Nabi SAW tunaikan ibadah haji ini pada tahun yang ke-10 baru sempurna. Walaupun mula tu Nabi pergi buat umrah, Nabi tak pergi buat haji dulu, Nabi pergi buat umrah dulu. Maknanya mengikut sunnah ini boleh ditakhirkan, dilewatkan untuk kita tunaikan dulu hak-hak tanggungjawab yang ada pada diri kita. Lepas tu bila kita dah habis dah tanggungjawab kita, semua anak-anak dah selesai dah, barulah kita fokus kepada ibadah kita. Boleh macam tu pun, tak ada masalah. Sebab keutamaan tu ialah pada tanggungjawab yang asasi pada hidup kita. Jadi bekalan ini termasuk semualah yang wajib kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, aman dan selamat perjalanan musafir. Aman daripada gangguan musuh. Kalau dulu memang sungguhlah, kalau kita tengok sejarah orang-orang dulu pergi Mekah, kena ada guide, kena ada orang yang tentera ikut. Sebab dalam perjalanan ni banyak pula lanun-lanun, bukan saja di lautan tapi ada juga di daratan. Orang-orang Arab Badui yang suka duk merampas. Jadi macam cerita Piramli 40 penyamun tu, duk tengah jalan, tengah padang pasir, tak ada siapa boleh bantu. Waktu tu mereka akan samun macam-macam. Itu dia. Jadi kalau sekiranya aman perjalanan ataupun tak ada benda-benda macam tu dengan kawalan yang baik, maka wajib pada kita. Tapi kalau dalam perjalanan tu tak ada lagi kawalan-kawalan yang menyebabkan kalau pergi mudarat, maka tak jadi wajib pada ketika itu. Baik, termasuk juga aman di sini ialah hak kita lah ni. Bila kita duduk dalam keadaan wabak ni, bila mana seluruh dunia terkena, dan untuk nak jaga nyawa, maka terpaksa mereka hadkan untuk kemasukan orang ke sana, maka dikira tak aman lah. Sebab tu untuk nak boleh kita pergi sana, kalau sekiranya dikenakan dengan cucuk vaksin sekalipun, maka kita kena usahakan. Kalau tak ambil, maka boleh mudarat kepada orang lain. Maka ketika itu hukumnya menjadi wajib, untuk menjaga diri kita dan menjaga masalah orang lain, supaya orang lain pun tak terkena jangkitan. Kalau kata kita tak ambil, tiba-tiba kena kat kita, menyebabkan berjangkit pada orang lain, maka kita membawa mudarat kepada orang lain. Maka ketika itu menjadi hukumnya wajib untuk kita melindung diri kita dan juga menjaga supaya tidak terkena kepada orang lain. Ini termasuk dalam bab aman ni. Luas perbincangan dia, bukan saja daripada musuh, termasuklah penyakit-penyakit menjangkit dan sebagainya. Kalau sekiranya kita berada dalam suasana yang begitu, yang boleh memudaratkan nyawa kita. Sebab Islam meletakkan keutamaan pada hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan dan sebagainya. Itu dititik beratkan oleh syarak. Baik. Kemudian yang keempat, sihat tubuh badan. Orang yang nak pergi Mekah ni kena pastikan dia tu sihat dan tidak ada penyakit yang jangkit satu tadi. Yang kedua, dia tidak ada penyakit yang boleh memberi kesukaran kepada dia. Macam contoh, kita pernah bincang dahulu berkenaan dengan orang yang kena dialisis. Dan orang yang kena dialisis apabila perlu orang kata apa, didialisiskan dia punya darah tu seminggu sampai 3 kali. Kalau pergi di sana tak ada tempat yang boleh nak lakukan macam mana secara rutin dia kat sini, maka ketika itu dianggap orang itu uzur. Dia tak termasuk dalam orang yang ada kemampuan dah. Dianggap sebagai orang yang uzur pada ketika itu.
Jadi dia tak wajib-wajib lah. Tapi kalau sekiranya selepas daripada beberapa ketika dia sihat, hukum tadi, uzur tadi bertukar menjadi harus balik kepada dia untuk dia menunaikan ibadah itu. Ini khusus bagi orang yang muda lah. Kalau orang yang tua, dah sakit memang payah. Orang yang tidak ada harapan sembuh, maka tak jadi wajib kepada dia untuk dia menunaikan secara langsung dengan dirinya sendiri. Mungkin dia terpaksa pakai bantuan orang lain. Sebab tu dibincangkan oleh para ulama juga, kalaulah dia terpaksa kena upah sekalipun, maka baru jadi wajib pula kat dia. Dia ada duit banyak, dan ada pula jaminan kalau sekiranya pihak penguasa mengharuskan untuk orang meneman dan menjaga dia, ada pula satu kelompok yang boleh jaga dia, maka jadi wajib pada ketika itu. Tapi kalau dia tak mampu, maka kembali kepada hukum dia duduk dalam keadaan tidak kemampuan. Baik, kemudian yang seterusnya, mampu berjalan atau bermusafir. Mampu bermusafir. Kalau orang yang tak mampu bermusafir, dia ada masalah. Naik kapal terbang mabuk. Kalau mabuk tu bukan sikit-sikit sampai pengsan. Tapi kalau dia boleh jaga, mungkin sampai sana pengsan, lepas tu dia makan ubat, sihat balik, itu tak apalah. Tapi kalau sekiranya dia tidak mampu tu, macam-macam jenis kemampuan, sekiranya dia tak boleh nak pergi langsung, ataupun terpaksa pakai kursi roda dan tak ada kemampuan orang nak boleh bantu dia, maka dia termasuk dalam keadaan orang yang tak mampu nak berjalan ataupun bermusafir. Baik, jadi ada 5 perkara yang berkaitan istita'ah secara langsung dengan dirinya. Jadi kalau sekiranya kelima-lima ini ada, maka barulah menjadi kewajipan kepada dia. Macam contoh, orang telah ditawarkan haji tahun ini, dapat tawaran, dia duit pun nak masuk. Bila dapat tawaran tu ada duit lah, sebab dia dah buat simpanan, dia dah ada kemampuan dapat kuota, maka kalau dia tak pergi pada ketika itu, maka hukumnya berdosa kalau dia dah dapat tawaran. Tapi kalau ada kaitan lagi dengan masalah nafkah dia ataupun masalah orang yang nak tinggalkan, dia terpaksa tangguh, maka ketika itu harus bagi dia. Cuma kena maklumlah, macam pengalaman kita dengan tabung haji, kalau sekiranya seseorang dah dapat tawaran, tiba-tiba tahun tu dia tak dapat pi, adalah urusan-urusan kurang, mungkin sakit ke apakah, kemudian dia tak maklumkan kepada pihak tabung haji untuk buat penangguhan, maka peluang kuota dia tu akan habis macam tu saja. Dia kena pi daftar lain. Kalau daftar lain 90 tahun pula yang akan datang baru dia boleh pi. So maknanya sebab tu dia kena maklumkan segera kepada pihak tabung haji dan buat penangguhan. Nanti dia akan bagi tahulah cara macam mana nak buat penangguhan, dan nak buat rayuan pun lah ni tak perlu buat surat, cuma tengok dalam aplikasi yang depa punya Toha tu, Toha ke apa, kalau dalam tu apa dia punya tu, promosi dah sikit, Atijari, Tijari tu, yang tu boleh kita buat pengasahan dan juga rayuan. Dia adalah kolom dia rayu pasal nak jadi peneman ke, ya, ada di situ. Jadi kita boleh buat benda itu, dan insya-Allah rayuan kita tu akan diberikan keutamaan dalam sistem. Kalau kata kita isteri kita dapat, kita tak dapat tahun tu, sebab tu kita kena buat rayuan daripada law ni, sebab mungkin daftar kita isteri daftar awal ke, tiba-tiba tak dapat bersekali pada ketika tawaran itu, maka rayuan tu kita kena segerakan. Walaupun tak dapat lagi tahun ni, isteri tak dapat, kita pun tak dapat lagi, tapi rayuan tu kena segera supaya nanti mereka boleh matchkan dalam sistem pasangan itu, apabila nak pergi boleh pergi sekali. Itu tujuannya. Jangan tunggu naik nama dulu baru kita nak buat rayuan, tu memang payah dah. Sebab tu isteri terpaksa pergi sendiri dah, mungkin dengan grup dia ramai-ramai ataupun beradik nanti. Tapi kalau nak pergi sekali, walaupun belum lagi dapat tawaran, maka kita kena buat rayuan awal nanti, sebab mereka nak matchkan kita dengan siapa yang menjadi pasangan kita nanti kalau dapat, ataupun mungkin suami dapat, isteri tak dapat, matchkan sekali supaya boleh bersekali waktu kita pergi menunaikan haji. Sebab memang digalakkan untuk berpasangan, bila pergi ni berpasangan supaya mudah untuk nak urusan-urusan mahram dan sebagainya. Itu digalakkan. Jadi boleh ambil tindakan segeralah tuan-tuan. Cuma untuk tahun ni tak tahu lagi, masih lagi kabur, wallahu alam.
Kalau menteri nak pergi hari Jumaat ni pun wallahu alam, pihak Saudi ni macam-macam dia boleh buat qarar. Qarar ni mana ketetapan dia, sama ada dia kata boleh, tiba-tiba dia tarik balik, itu atas depa. Sebab tu tabung haji dia terpaksa buat persiapan dah, walaupun dapat ke tak dapat ke depa tetap buat. Kursus haji dah buat secara online baru ni. Kemudian hak yang kursus intensif dan semuanya dia terpaksa buat juga, untuk pastikan jemaah berjemaah yang mungkin terpilih, kalaupun tak dapat semua, mungkin dapat 5,000 ke 10,000 ke, maka kita terpaksa juga menghantar supaya memenuhi kuota tersebut. Kalau tak berjalan, maka hak orang lain tahun-tahun yang akan datang akan jadi lagi lambat. Itu dia tuan-tuan. Baik, jadi maknanya dalam bab istita'ah ni, kalau berkaitan dengan diri sendiri, kita kena ada usaha ikhtiar jugalah untuk kita dapat supaya disegerakan. Sebab tu ada orang duk tanya, kalau kata kita ni dah daftar sekian-sekian, tiba-tiba kita buat rayuan ni, kira macam mana pula potong lain ni, hukum ni macam mana? Orang tanya yang tu pula. Yang tu tak kira potong lain tuan-tuan, yang tu kira usaha Dan kalau Allah Ta'ala takdirkan kita dapat, alhamdulillah, sebab kita usaha. Dia bukan kira potong lain, dia kira usaha. Dan tabung haji pun strict dalam bab ni. Kalau dia pergi melalui menteri pun, mereka akan ikut dia punya prosedur dan juga untuk pemilihan tersebut. Memang berhati-hati sebab dia nak bagi adil semua orang. Jadi kalau kita buat rayuan dapat, itu kira rezeki kita. Jangan pula duk hukum depa ni potong lain dosa, orang lain depa potong. Depa tak potong sebab depa bagi pun atas dasar ada kekosongan. Orang yang tarik diri di saat akhir pun banyak kan. Contoh macam tadi, bila dah dapat tawaran, tiba-tiba tahun tu ada kematian, orang perempuan suami dia mati, dia tak boleh pergi duduk dalam keadaan iddah kan. Jadi dalam keadaan yang macam tu, dia terpaksa tarik diri. Jadi adalah orang lain boleh masuk. Bila dah buat rayuan, akan diberikan keutamaan. Sebab orang yang ada rayuan ni, dia ada kesungguhan. Maknanya dia dah buat persiapan, maka mereka akan beri keutamaan kepada orang-orang yang dah buat persiapan ini. Itu prosedur tabung haji tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi juga, buatlah rayuan, moga-moga ada rezeki kita sebab atas kesungguhan dan doa tu. Baik. Kemudian disyaratkan bagi tunggangan atau kenderaan, jika dia mampu berjalan, tetapi lebih afdal bagi yang mampu melakukan haji secara berjalan. Kalau boleh pergi berjalan kaki, itu lebih afdal. Kalau laratlah tuan-tuan. Tapi ada orang pergi naik bisiklet, ada orang pergi naik motor tu, itu atas dia pilihan dia dah. Sebab apa? Setiap satu langkah kita akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak perjalanan kita, lagi banyak langkah kita, lagi besarlah pahala yang kita akan dapat. Itu dari sudut afdal dia. Tapi kalau sekiranya orang muda tak apalah, kalau orang tua-tua nak buat lagu tu sampai-sampai dan tak boleh nak buat pula haji, itu satu yang merugikanlah. Ini berkaitan dengan kemampuan juga. Disyaratkan kenderaan ataupun tunggangan yang menyusah dan menyukarkan. Disyaratkan kenderaan tunggangan yang menyusah dan menyukarkannya. Apa maksud ni tuan-tuan? Kita kena rujuk kat belakang tu. 99 yang tapi 100 tu. Apa dia kata kat belakang ni? Nombor 100, bukan hak 99. 99 tu hak di atas tu tuan. Dalam kitab Bughyah Al-Murtasyidin menyebutkan yang muktabar bahawa adanya kenderaan tanpa membawa masyaqqah dan menyusahkan mengikut adat di sisi Ibnu Hajar. Maksudnya disyaratkan kenderaan tunggangan yang menyusahkan dan menyukarkannya. Maksudnya kalau boleh, kenderaan tu jangan sampai dalam perjalanan yang tadi akan menyulitkan dia. Ini cerita orang dulu-dulu lah. Kita hari ni naik kapal terbang, insya-Allah tak ada masalah bab tu. Dulu ni kalau menggunakan unta ataupun apa-apa kenderaan yang nanti di tengah perjalanan dia mati ke apakah, dia akan menyusahkan. Sebab tu ada kenderaan backup dan sebagainya. Satu kenderaan yang ditunggang, satu kenderaan yang bawa barang. Itu orang dulu-dulu punya cerita lah. Jadi dalam kitab ni dia sesuaikan dengan suasana waktu dia. Cuma kita baca ni ambil iktibar je lah. Sebab bagi kita, zaman kita ni, kenderaan kita alhamdulillah kenderaan yang terbaik, dengan keselesaannya,
Daripada dulu orang pergi dekat sebulan, kita boleh pergi 9 jam. Kalau zaman Nabi 9 hari, 9 hari, kita 9 jam. Jadi makna kita ni banyak kemudahan dah dari sudut perjalanan kita. Baik, jika dia memerlukan tempat tunggangan yang diletakkan di atas unta, disyaratkan dia berkemampuan juga. Dia tu apa dia? Unta tu. Yang dimaksudkan dia tu bukan orang yang nak naik kenderaan tu. Maksudnya dia tu merujuk kepada unta tu berkemampuan untuk menanggung bebanan yang dia nak bawa barang tu. Jangan cari. Sebab tu dalam Quran yang dia kata wa azim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sampai di tempat Mekah tu biasanya unta pun jadi kurus. Mula nak pergi ni gemuk unta tu, tapi sebabkan perjalanan jauh susah payah nak sampai, unta pun jadi kurus. Cerita bagi tu. Jadi sebab tu sebelum nak pergi, kena pastikan kenderaan itu boleh menyampaikan dia ke Mekah dalam keadaan baik. Itu maksud dia, makna berkemampuan itu. Kena pilih kenderaan yang baik. Jadi kalau sekiranya kita terpaksa naik kapal terbang dan harganya mahal, maka kita kena siapkanlah dengan harga itu. Dan tahun ni ataupun tahun-tahun yang akan datang, kos haji mungkin akan naik. Jadi kita memang terpaksa ikutlah. Untuk nak melayakkan kita menunaikan, maka kita kena korbanlah duit ringgit kita yang banyak. Tambah pula bila kena dengan keadaan Covid ni tuan-tuan, kalau pi pun dia jadi tak selesa macam sebelum ni. Bagaimana kita dapat maklumat daripada kawan yang ada di sana, nak pi masjid pun nak kena isi borang. Dapat kelulusan baru boleh pi. Macam tu juga nak buat umrah, bukan boleh macam kita dulu, pagi-pagi turun pi buat umrah, malam pula boleh buat umrah. Tak ada dah. Tak ada orang kata apa, kemudahan begitu dalam suasana musim Covid ni. Jadi kalau nak buat haji saja, umrah yang sekali saja mungkin. Jadi bila kita pergi sana mungkin banyak duduk dalam hotel lah, wallahu alam lah. Itulah suasana di sana. Sebab nak pergi masjid pun dia kena dapat tasrih, dia dapat kelulusan atau kena isi borang untuk kita nak pergi. Dia ada bagi macam MySejahtera lah juga. Tapi MySejahtera ni kita detect kita masuk tu, tapi di sana nak masuk tu dia kena ada dulu kata dia berapa orang. Dia perhadkan waktu-waktu tertentu untuk pergi masuk dalam masjid, dalam kawasan tertentu berapa orang. Dia kena isi borang. Jadi memang jadi susah. Satu. Yang kedua, terpaksa pakai kos yang banyak kerana kemungkinan kita masuk kena pula kuarantin. Kuarantin dah masuk tak boleh buat apa lagi, kena di hotel saja, kena kuarantin. Kos kuarantin pun kita kena bayar. Jadi maknanya daripada 10-17 ribu boleh jadi sampai 30 ribu, dengan tempoh yang singkat, dan boleh buat umrah dengan haji sekali sahaja. Nak sembahyang pun terhad. Itu cabaran. Kalau kata begitulah keadaannya, maka kita kena bersedialah, kena berkorban duit ringgit lah untuk kita nak pergi. Jadi siapa pergi dalam tempoh ni memang cabaran sungguh. Memang cabaran sungguh. Baik, kemudian jika dia memerlukan, sama ada mampu untuk menaiki kenderaan ataupun tunggangan dengan harga pasaran atau upah yang biasa di mana wujudnya lebihan harta yang diperlukannya. Macam kita sebut tadi lah, maknanya dia kena nak kira mampu ni juga nak cari kenderaan tu, walaupun kena bayar mahal. Kalau sekiranya dia mampu untuk bayar hak mahal tu, maka kita kira orang mampu lah. Tapi kalau dia tak mampu nak bayar duit kapal terbang pun tak ada, maka dia dikira orang yang tak berkelayakan dan tidak ada kemampuan. Macam kita ni pakat nak pergi juga, tabung haji terpaksa bagi orang kata apa, bagi diskaun. Daripada kata subsidi, sebenarnya diskaun. Daripada harga asal yang 20,000, 21,000, dia bagi dalam 9,000, masih lagi dikekal dengan harga tu. Tapi tahun ni wallahu a'lam, depa pun tak isytihad lagi. Mungkinlah 15 ataupun 16 ataupun 18,000, wallahu a'lam. Depa bagi sikit saja. Tapi dengan kos-kos yang lain ni, jadi mungkin akan meningkat lagi. Sebab pasal apa boleh meningkat? Dulu satu bilik boleh duduk 4 orang ataupun 6 orang, mungkin tinggal boleh duduk 3 orang saja. Atas faktor penjarakan. Kemudian nak pilih pula dengan ahli keluarga yang terdekat. Susah tuan-tuan. Memang susah, memang cabar betul-betul kalau nak buat.
nak tunaikan haji juga dalam tempoh Covid ni. Ya, memang agak sukar dan memang sulit. Baik, jadi macam mana? Yang tu dalam keadaan yang macam ni, banyak faktor kita terhalang ni, maka kita termasuk di kalangan orang yang tak berkemampuan. Nah, walaupun kita ada kemampuan dari sudut wang yang kita rasa, tapi dari sudut suasana semasa tu tidak orang kata apa, menjadikan kita itu berkemampuan. Baik, disyaratkan pada bekalan tadi pada kenderaan. Yang kedua pada bekalan pula, disyaratkan pada bekalan yang mencukupkannya untuk pergi dan pulang. Bahkan mestilah harta dan kewangannya mempunyai baki untuk nafkah orang yang di bawah tanggungannya dan pakaian mereka selama dia yang melakukan haji pergi dan hinggalah pulang. Mana dia kena ada duit yang bukan saja untuk bekalan dia bawa, tapi dia kena ada bekalan yang dia tinggalkan di rumah dia. Begitu juga untuk upah sewa untuk tinggal. Untuk tinggal di rumah dia. Khadam, orang gaji yang diperlukannya, dan daripada melangsaikan hutang sama ada yang segera ataupun yang bertangguh. Kena tunaikan hutang-hutang orang, kena bayar dulu. Tapi kalau hutang bank yang berjadual, itu tak apa. Bank yang berjadual yang memang kalau sekiranya kita hutang rumah sampai umur 75 dan rumah kita ambil tu ada pula insurannya, kalau kita mati maka dia akan langsai dengan automatik dengan insurans yang kita bayar. Itu tak apa, itu tak termasuk dalam hutang yang perlu disegerakan. Hutang yang perlu disegerakan ialah hutang yang tidak berjadual, yang tidak ada dhaman ataupun jaminan kalau sekiranya kita meninggal boleh diselesaikan hutang tu. Yang tu kena selesaikan dahulu. Tapi kalau kata dia berhutang, dia pergi juga haji, macam mana hukum hajinya? Hukum haji itu sah, tapi nak dapat kemabruran tu payah. Sebab dia ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan orang yang dia tak selesaikan. Sebab orang akan berkata belakang-belakang, ni apa ni, boleh pergi buat haji, hutangku tak bayar lagi. Maknanya tak jadi mabrur lah orang tu. Dia hanya makbul saja, tak jadi mabrur sebab salah satunya dia mengabaikan hak manusia. Sebab tu hutang kena jelaskan dulu. Kalau yang berjadual tadi tak ada masalah, sebab bank pun hampirlah, sebab dia ada insurans yang cover hutang tersebut. Baik, habis kat situ. Adapun jalan yang menuju ke Mekah hendaklah disyaratkan aman dan jalan. InsyaAllah kita akan uraikan pula nombor 3 berkenaan dengan aman perjalanan tu, apa maksud dia di situ. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sikit panduan berkenaan dengan persiapan kita untuk mengerjakan ibadah ini. Memang bukan senang jugalah. Nampak kerja tu nak buat haji tu mudah je, tapi benda-benda yang berkaitan dengan dia tu terlalu banyak yang perlu kita sempurnakan, dan menuntut pengorbanan yang tinggi. Masa kita, harta kita, jiwa raga kita, kesihatan kita, semua Allah Ta'ala tuntut. Nak melihat keikhlasan kita waktu kita nak menunaikan ibadah ni. Sebab tu kalau kita sanggup berhabis-habisan duit kerana nak menunaikan ibadah ini, itu termasuk dalam kategori jihad. Sebab tu yang Nabi SAW pernah sebut kepada Siti Aisyah, jihad yang terbesar selain daripada khital, perang fisabilillah, ialah menunaikan ibadah haji. Juga termasuk dalam jihad yang besar. Sebab nak menunaikan itu bukan satu benda yang mudah. Dia melibatkan banyak perkara yang berkaitan dengan nafsu dan juga pengorbanan jiwa raga dan harta benda, insya-Allah. Wallahu alam, takat dulu, insya-Allah kita sambung dengan izin Allah Taala. Yang baik itu daripada Allah Taala, dan segala kekurangan itu kemaslahatan. Aku qali hadza.